Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan pelajaran kita yang berikutnya untuk RBT tingkatan 3 nilam. Pagi ni kita akan membuat ulang kaji berkaitan bab 3. Okey. Bab 3 yang kita dah belajar bermula daripada awal sehinggalah habis. Okey, bab 3 ni reka bentuk dalam perniagaan. Okey, reka bentuk dalam perniagaan. Bab 3 ni iaitu cikgu dah terangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk dalam perniagaan. Okey. Kemudian reka bentuk pengiklanan, banyak cikgu tunjukkan kepada contoh daripada YouTube, bentuk iklan yang menarik, yang terkini, yang merupakan iklan-iklan daripada syarikat-syarikat besar dari segi pemakanan, fashion dan sebagainya. Okey. Semua iklan-iklan yang terbitkan semuanya mempunyai reka bentuk instrumen pemasaran yang cukup baik. Okey. Dalam bab 3 ni cikgu dah terangkan kepada kamu standard pembelajaran kita, menyatakan maksud pemasaran, apa itu pemasaran, menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran, mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan, memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan, menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih, membuat rumusan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai dengan produk, menghasilkan reka bentuk pengiklanan. Ni di antara benda-benda yang semua kita dah pelajari. Contoh-contoh produk-produk seperti beg, seperti beg galas, beg sandang. Ini reka bentuk yang moden, yang agak mencuit hati, yang agak menarik perhatian. Okey. Ni dia punya bentuk-bentuk dia. Okey, yang ini kita dah belajar menyatakan maksud pemasaran. Ni petik daripada ni Philip Kotler ni, merupakan seorang pakar pemasaran terkemuka di dunia. Beliau mempunyai pengaruh yang besar dalam ilmu pemasaran. Philip Kotler juga telah menulis lebih 60 naskah buku. Okey, macam-macam ni Philip Kotler. Tapi dalam Islam kita ambil Abdul Rahman Al-Auf, Abdul Rahman Auf sebagai apa? Sebagai idola kita, sebab dia merupakan ahli perniagaan Islam yang pertama sekali di zaman Rasulullah. Okey, kemudian dia teruskan pada aktiviti pemasaran daripada pengeluar kepada pengguna, keperluan kehendak pengguna, permintaan produk, nilai pertukaran, urus niaga dan pasaran, peta alih dalam bidang pemasaran. Kemudian kita belajar dari segi perdagangan, pengeluar dan pengguna, pengguna organisasi, okey, pengangkutan, iklan dia, kemudian iklan Proton, nampak iklan Proton. Waktu dia buat sales, terutamanya hujung tahun ataupun perayaan. Kemudian kita menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Peranan reka bentuk ialah pengetahuan mengenai penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan satu produk yang memberi kesan kepada kehidupan. Contoh macam ni reka bentuk dalam pemasaran. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Okey, ni kita dah belajar dulu. Keperluan dan kehendak pengguna, fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan trend. Semuanya kita dah belajar. Cikgu dah terangkan satu persatu macam mana kita nak mereka bentuk produk ni. Ini contoh mereka bentuk meja makan ringkas, tidak memerlukan ruang yang besar. Ini contoh-contoh
Sekarang ni zaman millennium, zaman moden ni, rumah semakin kecil, jadi ruang-ruang tempat makan semua disempitkan, dikecilkan supaya rumah nampak luas. Begitu juga reka bentuk kipas, macam-macam kipas yang kita ada, reka bentuk balang makanan. Ni kita dah belajar dulu. Nilai-nilai produk, reka bentuk radio, boleh menyokong aplikasi internet. Radio yang siap ada internet. Radio yang tidak menyokong aplikasi internet macam dulu. Okey, reka bentuk kerusi pada perniagaan yang pengguna yang memilih kelas perniagaan, kelas ekonomi. Ni naik macam naik bas ni. Naik kapal terbang. Ni naik macam businessman, bayar lebih sikit. Yang ni kalau kita nak naik ni, kita kena bayar 3 ataupun 5 kali ganda daripada yang depan ni. Naik kerusi biasa ni, kerusi bas ni. Ni kalau ni dia 3 kali ganda sebab mengambil 3 ruang untuk penumpang. Dia kena bayar 3 kali ganda sekurang-kurangnya. Kalau tambang pergi ke mana ya, ke katakan pergi ke Tokyo, katakan tambang ada 1,000, kamu kena bayar. Kalau ambil kelas perniagaannya, kena bayar 3,000. Okey. Kemudian teknologi telefon bimbit, pengeluaran telefon bimbit yang asal ni cikgu pernah rasa ni, Nokia 33 sekupang. Kemudian sekarang ni dah tak ada dah benda-benda ni. Dulu ni cikgu pun pernah rasa ni benda ni. Besar gedabai ni, macam sanggelembai. Okey, yang ni sekarang ni semua menggunakan smartphone. Begitu juga dengan rekaan-rekaan fashion. Zaman dulu dia berubah sampai ke zaman sekarang, nampak dia punya perubahan dia. Kemudian saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Okey, penjenamaan kesetiaan boleh ingat, dikenali ke boleh percayaan boleh jenama. Okey. Ini contoh-contoh penjenamaan beras. Dia dari segi pembungkusan ni memainkan peranan penting lah. Dia punya gambar-gambar menarik perhatian pengguna untuk membeli. Begitu juga penjenamaan produk, contoh bentuk logo bagi KTM, Post, apa ni, KFC, Mark City, Proton, Tabung Haji. Nampak logo-logo ni, kita kena reka ni. Duduk saja kita cari ilham, cari idea, kita buat satu logo untuk perniagaan kita. Okay, begitu juga dengan nampak ada OT dan sebagainya. OT ni nampak, dia punya bungkusan dia tu menarik perhatian orang. Okay. Kemudian aku tengok rekaan-rekaan kereta sekarang ni, nampak tak dia punya rekaan dia semakin maju. Bentuk-bentuk dia agak aerodinamik. Begitu juga dengan motosikal, tak ada lagi motosikal Honda 70, Honda 65 lah, Honda 50 lah. Okey. Begitu juga kita dah belajar dah kaedah produk bentuk pengiklanan, kaedah bentuk pengiklanan, ada matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat kenyataan merangsang, gambar pegun. Ni kita dah belajar satu persatu dah. Okey, ni matlamat produk nak jual lah. Okey. Ini di antara apa yang kita telah pelajari. Okey. Jadi untuk hari ini cikgu cuma membuat ulang kaji saja. Jadi masa yang diperuntukkan kepada kamu untuk menyediakan beberapa soalan. Jadi kamu kena jawab beberapa soalan yang dikemukakan. Okey. Cikgu nak kamu menjawab soalan ni. Soalan yang cikgu bagilah dalam Google Form. Cikgu bagi dalam Google Form ni. Okey, latih to be subtopik bab 3 tajuk pemasaran ni. Sila buat soalan di buku kerja muka surat 64, 65, 66 dan 67. Cikgu rasa soalan tu berkaitan dengan pemasaran atau soalan objektif kot, tak salah cikgu, dan juga sikit subjektif sikit. Ada 4 muka surat. Kamu jawab dulu soalan-soalan dalam buku kerja ni muka surat 64, 65, 66 dan 67. Okey. Setelah kamu jawab 4 muka surat tu, kamu snap gambar. Muka surat 64 satu, muka surat 65 satu, muka surat 66 satu dan muka surat 67 satu, jadi 4 lah.
Okey, kemudian kamu tulis nama kamu ni, nama dalam ni. Kamu link ni cikgu dah bagi ni dalam grup WhatsApp. Kamu klik saja link tu, dia akan keluar benda-benda ni. Kamu letakkan nama kamu, tingkatan kamu, klik 3 nilam tu. Klik aja di sini, klik 3 nilam ni, klik 3 nilam. Okey. Klik 3 nilam situ, kemudian penglibatan pelajar untuk skor ni kamu buat ni latihan. Jawab soalan kuis ni, klik tanda ni latihan. Kemudian kamu add file lah. Daripada gambar yang kamu dah tangkap tu, kamu add file. Apa ambil gambar 1 muka surat 64. Kemudian tambah lagi add file muka surat 2, tambah lagi muka surat 3, muka yang 66. Sampailah muka surat 67. Kamu upload sini. Kemudian dah upload tu kamu submit lah. Kamu submit. Ni boleh nama kamu, type nama kamu, tingkatan 3 nilam. Okey, type ni latih. Okey, add ni, add file ni. Okey, add file, kamu pilih lah. Okey, upload, select file from your device. Klik ni, katakan dalam handset kamu ada file, dia akan carilah mana-mana dalam kamu punya apa tu file lah, image dalam file itu kamu upload. Klik upload. Kemudian bila dah klik upload tu, dia akan keluar balik ni. Dia akan keluar balik ni. Kemudian kamu submit. Tapi dia nak kamu tulis dulu nama apa semua kan. Mana wajib kena tulis lah nama. Kata hantar macam mana nak tahu nama kan. Okey, dah hantar, dan cikgu boleh bagi markah untuk PBD kamu noh. Untuk PBD. Okey, ni yang sebelum ni ada yang dah respon lah. Jadi cikgu boleh tahu lah respon ni berapa orang yang dah hantar. Cikgu pilih respon lah berapa orang. Ni dia punya kerja-kerja lah yang dah hantar. Okey, ini dah hantar. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu nak kamu jawab soalan ni. Ada ikut link ni, jawab saja soalan ni. Okey, jawab soalan ni. Cikgu bagi ni kan. Cikgu jawab dan upload untuk hari ni lah. Hantar hari ni juga. Jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama lelah kita hantar. Markah pun tak ada. Siap. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini, iaitu kita ulang kaji bab 3 bab reka bentuk pemasaran, dan soalannya muka surat 64, 65, 66 dan juga 67. Nanti kamu buat dan kamu hantar, insya-Allah. Bila kamu dah hantar, nanti cikgu akan masukkan dalam markah untuk PBD. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.